Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Aqidatun Najin atau pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Alhamdulillah, kita telah membaca sampai ke muka 31. Dan hari ini sila buka muka 32. Muka 32 tajuknya ialah tanda-tanda baligh. Ini suatu faedah. Bermula baligh kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama, dengan keluar mani, dengan bermimpi atau lainnya. Kemudian daripada tamam sempurna umurnya 9 tahun. Dan keduanya dengan tamam umurnya 15 tahun. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak lelaki dan perempuan yang bersekutu pada lelaki dan perempuan, dan dilebihkan pada perempuan dengan haid, kemudian daripada sempurna 9 tahun takrib, iaitu sekurang-kurang. Tiada mengapa kurang 15 hari, jangan lebih daripadanya. Itulah tanda baligh. Tanda yang pertama sekali ialah anak itu lebih kurang apabila umur 9 tahun. Ada orang 9 tahun dah besar sikit, ada yang masih kecil, tapi makna 9 tahun dianggarkan kanak-kanak itu boleh bermimpi. Itu sama ada laki-laki ada perempuan. Jadi dalam bermimpi tadi dia keluar mani. Artinya mimpi bersuka-suka laki perempuan atau apa sajalah. Maknanya dalam perkara ada lelaki dan perempuan. Jadi kalau bermimpi keluar mani walaupun umurnya baru 9 tahun dikira baligh. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada apa, macam orang biasa sampai anak itu umur 15 tahun. Bila umur 15 tahun, maka anak itu dikira baligh sama ada dia mimpi atau tidak mimpi. Sama ada dia kenal jenis laki-laki atau dia kenal jenis perempuan atau tidak kenal, maka dia juga dikira baligh kerana sudah mencapai umur 15 tahun. Mengenai orang perempuan pula, boleh jadi umur tak sampai 15 tahun dia sudah haid. Bila datang haid dalam umur 9 tahun ke, umur 10 tahun, walaupun belum sampai 15 tahun, bukan kerana mimpi keluar mani tapi datang haid, maka ia juga dikira perempuan yang sudah baligh. Jadi itulah maksud ataupun takrif tentang baligh. Artinya umur yang sudah dikira wajib atau diberatkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang disuruh oleh syarak dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Itulah maksud baligh. Syahdan, wajib atas wali kanak-kanak mengajar akan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan istrinya dan penghulu mengajar atas sahyanya akan demikian itu. Ini tanggungjawab. Pertama sekali tanggungjawab bapa. Jadi bapa ni maknanya apabila anak itu baligh saja, maka diwajibkan ke atas bapa mengajar anak-anaknya yang sudah baligh akan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengenal siapa dia Tuhan, kenapa kita sembah Tuhan, dan apa beza Tuhan dengan alam ini, dan perkara-perkara yang berhubung dengan Tuhan. Sama ada iaitu perkara-perkara yang wajib bagi Allah, iaitu sifat-sifat Allah diajar. Artinya diajar anak itu sifat-sifat 20, iaitu sifat-sifat 20 tadi
Yang wajib bagi Allah Ta'ala secara tafsirnya ialah mengajar tentang adanya Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Walaupun bukan dengan cara detail seperti mana dalam sekolah, tapi sekurang-kurangnya diajar yang wajib-wajib. Inilah sifat Allah Ta'ala, inilah dia Tuhan. Beza dengan bukan Tuhan. Dan ajarkan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah pencipta, kita sebagai makhluk. Jadi alam ini makhluk. Jadi setiap makhluk artinya diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan setiap makhluk wajib mentaati Allah Ta'ala. Dan ajar juga yang mustahil, makna lawan perkara-perkara yang wajib, iaitu maknanya lawan wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala bin nafsi, wahdaniyah, qudra, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Lawan-lawannya semua itu adalah mustahil. Kemudian diajar juga sifat yang harus kepada Allah Ta'ala. Artinya diberitahu dengan akal yang boleh mereka terima. Kalau masih kecil, maknanya boleh jadi cara orang kanak-kanak kecil. Kalau sudah dewasa, cara dewasa. Kemudian begitulah juga wajib bagi suami mengajar isterinya, mengajar ibadat, mengajar mengenal Allah SWT yang wajib, mustahil dan yang harus. Kerana ini yang penting. Kerana dalam ibadat maknanya kita tahu kita ibadat untuk siapa, iaitu untuk Allah SWT. Jadi bagi suami hendaklah mengajar isterinya. Dan juga bagi kalau kita ada sahaya atau ada hamba, maka pengulu hamba ataupun tuan hamba tadi wajib mengajar juga anak buahnya, iaitu hambanya, akan perintah-perintah Allah Ta'ala dan mengajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Inilah kewajipan masing-masing. Inilah kewajipan anak tu berbeza. Ini kewajipan sebagai bapa, sebagai suami dan juga sebagai tuan kepada sahaya. Syahdan telah berkata ulama haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajar ia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Jadi kalau sekiranya seseorang itu menemui seorang guru, yang mana guru itu adalah guru yang disyaki ataupun disangsikan tentang ilmunya, maka haram belajar kepada guru itu. Jadi guru yang kita nak belajar ni mestilah guru yang kita yakin dia dapat pelajaran itu daripada Nabi, kemudian disusul ke bawah daripada sahabat, kemudian daripada pengikut-pengikut sahabat, kemudian ulama-ulama, seterusnya sampai kepada kita ini, iaitu kitab-kitab yang muktabar. Jadi mestilah mengajar usul din. Ini hal-hal agama ialah ambil kitab-kitab yang muktabar. Muktabar maknanya kitab-kitab yang sudah diakui oleh para ulama, khasnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang tauhid, khususnya akidah. Seperti kitab Aqidatun Najin ni adalah muktabar. Begitulah kitab-kitab lain yang besar-besar tentang tauhid. Boleh kita tengok kitab Ihya Ulumuddin, kitab akidah yang lain daripada kitab An-Nasafi dan lain-lain lagi lah. Banyak kitab-kitab yang boleh kita lihat di maktabah atau di library. Jadi haram kalau kita belajar kepada guru yang disangsikan, yang tidak alim dalam hal-hal ilmu tauhid yang sebenarnya. Jadi hukumnya haram. Kerana ini boleh jadi menyesatkan. Kerana ada orang sesat yang kononnya gurunya tu pandai segala-galanya, di antaranya misalnya dia pandai untuk mengetahui apa itu huruf-huruf alif lam mim,
Dia syarahkan alif ginilah, lam ginilah, mim ginilah, dan dia katakan orang lain semua yang guru-guru yang tidak sepertinya tak tahu benda itu, sehingga kan orang terpengaruh, sehingga kan sampai ajarannya banyak yang sesat tentang Allah Ta'ala dan tentang ibadat. Ya, bahkan ada yang mengatakan apabila kamu sudah tahu ini, kamu tidak payah lagi beribadat. Dia ambil dalil. Ada ayat Quran yang diambil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kau sembah Tuhan kamu hingga datang yakin. Jadi yakin tu ditafsirkan ilmu dia. Ilmu tentang tentang tauhid lah kononnya, ilmu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah, dan ilmu rahsia-rahsia Al-Quran, rahsia-rahsia ayat-ayat dan sebagainya ditunjukkan kepada muridnya. Jadi bila ada keyakinan, kata dia, tak payah lagi sembah. Kerana ayat tadi mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makna zahirnya, sembahlah Tuhan kau sehingga datang keyakinan. Jadi keyakinan tu maksudnya itu. Jadi ini salah sebenarnya. Bukan begitu maksudnya. Rasulullah sendiri kita lihat sampai wafatnya pun masih lagi beribadat. Sahabat-sahabat beribadat. Jadi walaupun mereka sudah yakin, Rasul-Rasul yakin tapi tetap beribadat. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain semua yakin tetapi tetap beribadat. Jadi itulah salah pengertiannya. Yakin situ maksudnya ialah hingga mati. Yakin tu makna mati. Kerana mati ni yakin. Yang lain semua tak yakin. Apa yang kita lihat akan datang, kita nak panjang umur ke nak pendek umur, tak yakin. Tapi yang yakinnya ialah mati. Itulah maksud yakin di situ. Jadi kalau salah maksud, maknanya salahlah pendapatnya. Jadi sebab itu haram belajar kepada orang-orang yang tidak diketahui ilmunya atau asal usul ilmunya. Dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat Quran yang mentasbih, yang mutasyabihah, atau sunat yang mutasyabihah, padahal tiada dilintangkan dengan qawati', iaitu aqliyah, qawati' aqliyah dan naqliyah yang maklumat, tetapi mengambil mereka itu dengan zawahir ayat yang mutasyabihat, maka jadi jatuh mereka itu pada laut kufur. Na'udzubillah. Maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang awam. A'udzubillahi min dzalik. Maka adalah mereka itu seperti Dajjal atau terlebih jahat lagi daripada Dajjal. Jadi kalau sekiranya guru yang tidak alim, guru yang tidak benar-benar ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak daripada ulama-ulama yang ikhlas, ulama yang wara', maka akan menjadi sesat. Kita akan menjadi sesat kerana ikut guru tadi yang mana dia membawa ajaran-ajaran yang tidak ada keputusan yang jitu daripada segi akal dan dari segi nakal. Dan dari segi akal pun jauh daripada yang boleh diterima, dan dari segi nakal, makna daripada segi nukilan daripada Quran dan hadis tidak disertakan ataupun dimaknakan kepada yang lain. Naudzubillah. Jadi kerana ajaran ini dah sesat, maka ajaran yang demikian membawa kepada kufur. Naudzubillah, boleh jadi kufur. Jadi bila mati nanti baru tahu dia salah dalam beribadat, salah dalam beriktikad. Jadi itulah yang ditakuti. Jadi ringkasnya, makna apabila anak-anak dan kita sudah balik, wajib kita mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang harus. Jadi bagi bapa, ajarkanlah kepada anaknya. Bagi suami pula bertanggungjawab kepada isterinya, sama ada menunjukkan dengan ajaran yang sesuai, dengan cara yang sesuai kepada isterinya. Dan kalau sekiranya zaman dulu ada hamba, maka tuan kepada hamba tadi mengajar kepada hambanya. Dan hendaklah jauhkan ataupun diharamkan mengambil guru-guru yang tidak diyakini
akan asal usul ilmunya, kerana takut nanti sesat. Bila sesat membawa kepada kufur, bila bawa kepada kufur maknanya keluar daripada iman, keluar daripada orang-orang yang mukmin. Dan itulah saja pada hari ini, kita habiskan muka 32 ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di pelajaran yang lain. Jadi pada pelajar sekalian Masjid Al-Ma'mur, maka dengan usaha daripada jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur, pentadbir Masjid Al-Ma'mur, guru-guru Masjid Darul Ma'mur sekalian, kita akan teruskanlah pelajaran ini, pelajaran Tauhid, Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, yang mana dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani dan telah ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi atau dalam tulisan Rumi. Hingga ketemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.